Baik, insyaAllah. Jadi kami dulu takmir, diminta kita baca kitab ni untuk bulan ni. Bulan ni diminta kitab Asas Akidah Takmir di 9 ni lah, yang dikurangkan oleh takmir kan, guys. Jadi 2 kali pertemuan, mana kena baca 2 kali lah. Untuk bulan depan boleh baca biasa boleh lah, tidak kan. Tapi untuk hadis memang tak ada lah. Untuk hadis tak ada. Kalau kita nak teruskan kitab ni, kena order lah dengan Ustaz apa tu, Romaizi. Saya itu lah, order dengan dia. Ada stok masuk, dia order lah pernah ini. Bulan ni 2 kali ya. Lepas bulan depan dia pulang lah pada masih ada surah berkenaan. Kalau ada nak teruskan ke, atau tak nak terus. Tu masalah tu. Sebab yang hadis tu tak ada. Dalam takmir tu dia tak ada. Dalam takmir tu tak ada hadis. Tak ada hadis. Tauhid, tasawuf, fiqh dan Quran. 4 saja yang ada dalam main takmir tu. Tu. Yang ini dalam 15 ringgit. Harga 15 ringgit, 16 ringgit. Itu. Jadi guna yang ini kan tuan tak ada pula tak ni. Itu tak, tapi tuan tak hilang. Baik, insyaAllah. Jadi malam ni kita mulalah baca kitab dia. Dia ada beberapa tajuk dalam kitab ni. Yang pertama, pengenalan ilmu tauhid. Yang kedua, kelebihan mempelajari ilmu tauhid, matlamat mempelajari ilmu tauhid, sumber abilan, penyusunan, hukum akal, adat dan syarak, Islam, iman dan ihsan, rukun Islam, rukun pertama, rukun kedua dan sebagainya, dan rukun iman dan sebagainya. Banyaklah dia punya bab ni. Ada 22 bab. 22 bab. Tapi kan boleh tengoklah kitab ni. Itu. Baik, yang pertama malam ni kita lihat pengenalan ilmu tauhid. Pengenalan ilmu tauhid. Kitab ni jabatan suruh guna kitab ni. Harga dia 15 ringgit. 15 ringgit je. Order lah, order banyak. Baik, kita lihat pada pengenalan ilmu tauhid, ilmu yang menetapkan akidah agama Islam dan diambil daripada dalil-dalil yang yakin, iaitulah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang disembah serta mengitikadkan tunggalnya, disertai dengan pengakuan dan penerimaan ketunggalan zat, sifat dan amalnya, amal dan perbuatannya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dikatakan tauhid. Ilmu yang menetapkan akidah agama Islam, yang mana sumber yang kita ambil ialah daripada dalil-dalil yang yakin, itulah daripada Quran, Sunnah dan sebagainya. Yang mana ilmu ni untuk mengesahkan Allah Ta'ala lah. Mengesahkan Allah Ta'ala yang disembah, wajib disembah, serta kita etikatkan Allah Ta'ala ni tunggal, sama ada tunggal segi zat dia, sifat dan juga perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid daripada segi bahasa, ja'lu syai' wahidan. Kalau sebut dalam kitab Falail Jawahir, syarah kepada Fadilatul Faraid, ilmu tauhid ialah di segi logah atau bahasa, ja'lu syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Menjadikan sesuatu itu satu. Itu dari segi bahasa lah. Dari segi logah, kalau sebut dalam Nasyah Badui, dia kata ilmu bi anna syai'a wahidun. Al-ilmu bi anna syai'a wahidun. Satu ilmu kan
pengetahuan yang bahawa sesuatu itu satu. Ilmu pengetahuan yang menyatakan bahawa sesuatu itu satu. Itu dikatakan ilmu tauhid. Tauhid ini asal perkataannya wahada. Dalam bahasa Arab wahada yufawilu tauhidan, atau wazan fa'ala yufa'ilu tauhidan. Wahada itu mengesakanlah. Dia tak boleh kata Allah Ta'ala ni satu, tak boleh. Sebab bila ada satu, dia ada dua, ada tiga dan sebagainya, ada kawan dia. Jadi tak sesuai dengan kita kata Allah Ta'ala ni satu. Yang paling sesuai kita kata Allah Ta'ala ni tunggal. Tunggal. Masa tunggal ni, dia tak ada kawan dia. Tak ada satu, tak ada dua, tiga dan sebagainya. Baik, kemudian tauhid seperti syarak. Syarak ialah ilmun yuqtadiru bihi ala isbatil aqaid ad-diniyah al-muqtasabun min adillatiha al-yakiniyah. Ilmu yang dikuasakan dengan dia atas isbatkan akidah-akidah yang bangsa agama, yang diusahakan daripada dalil-dalil yang diyakinkan. Itulah Quran dan hadis kan. Maksudnya ilmu yang dikuasakan dengan dia atas mengisbatkan, menetapkan setengah daripada segala akal iman yang wajib dan yang harus bagi Allah dan yang harus kepada Allah Ta'ala, dan juga yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Dan sekian barang yang didengarkan dia daripada Rasulullah SAW, daripada perkara-perkara gaib, dan menafikan lawannya. Contohnya sifat wujud adalah sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Lawannya ialah Adam, mana tiada lah. Sifat kudrah, mana kuasa. Lawannya ajizun, lemah. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan lemah. Artinya dengan tauhid. Tauhid ialah ilmu yang dikuasakan dengan dia di atas mengisbatkan, menetapkan akidah-akidah yang jenis bangsa agama, yang mana ianya diusahakan dengan dalil-dalil ataupun disebutkan daripada dalil yang yakin, yang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tujuannya nak mengisbatkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang harus bagi Allah dan Rasul, dan lawan dia, menafikan lawannya, lawan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala, dan lawan sifat-sifat yang mustahil kepada Rasulullah SAW. Dan ilmu ni juga dinamakan ilmu kalam. Ilmu tauhid ni dia banyak nama. Yang pertama tauhid lah. Yang kedua ilmu kalam. Jadi ilmu tauhid juga dinamakan ilmu kalam. Kenapa? Dan kalau sebut dalam Al-Alamah Al-Addu Al-Iji telah memberi ta'rif ilmu kalam dengan apa yang diberi ta'rif kepada ilmu tauhid, bahawa beliau kata al-kalam ilmun yaqtadiru bihi ala isbatil aqaid diniyah bi iradatil hujjati wa daf'il syubhat. Ilmu kalam ialah ilmu yang dikuasakan dengannya di atas isbatkan akidah-akidah yang bangsa agama dengan mendatangkan hujah-hujah dan menolakkan syubhat. Mendatangkan hujah-hujah dan menolakkan benda-benda syubhat yang tak jelas kan, yang tak clear lah, kita tolak saja. Itu dikatakan ilmu kalam. Ilmu kalam. Dan ilmu kalam juga ada ulama kata, kenapa ada ilmu kalam? Sebab antara benda pembahasannya yang tinggi ialah berkenaan kalam. Mana Allah Ta'ala itu berkata, laisa biharfin wala bisawtin, tiada huruf dan juga tiada suara. Tiada huruf dan tiada suara kan. Itu sebabnya dikatakan ilmu kalam. Okey. Kemudian ada lagi ulama menyatakan bahawa ada nama lain kepada ilmu tauhid, iaitu ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin. Usul maksudnya apa? Usul maknanya asalah. Usul daripada segi bahasa ialah barang yang dibinakan di atasnya akan yang lainnya ataupun yang disandarkan kepadanya. Okey, kita usul atau asal. Asal benda yang dibinakan diletakkan atas dia.
Mana dia punya asas kan? Asal kan asas. Macam asas kita buat bangunan. Apa asas dia? Silat tiang kan? Tiang dia, piling ni semua kan? Kalau tak ada tiang, tak ada piling, boleh tak kita bina rumah tu? Mungkin boleh. Tapi tak kuat lah. Jadi bila ada asasnya, pondasi dia kan? Dia punya tiang dia, maka kuatkan dia. Itu dikatakan asal ilmu usuluddin. Jadi asal pada istilah ulama ada beberapa makna. Ada beberapa makna tuan. Yang pertama, bahawa diitlakkan dan dikenaki dengan dia ialah yang lebih kuat dan yang lebih rajin. Contoh dikatakan al-aslu bil alfazi al-haqiqat. Asal pada lafaz-lafaz tu hakikat. Asal pada lafaz ni hakikat. Maksudnya makna hakikat dia sebenar apa? Terasal pada lafaz. Contohnya kita kata batu. Kan? Kita nampak satu benda keras, batu. Tak? Jadi nama asal dia batu lah. Nama asal dia batu. Tapi bila kita campurkan batu dengan benda lain, dia batu tak lagi. Orang tak pakai batu kita. Kan? Bila campur dengan simen, campur dengan tu, campur kayu dan sebagainya, adakah masih lagi dia dimakan sebagai batu? Tidak. Sebab dia dah bukan lagi pada asal. Tapi asal makna dia batu. Macam tu. Kita ingat tanah. Asal dia tanah. Okay. Kemudian kalau daripada definisi ataupun ta'arif usuluddin, dikata yang apa dikatakan usuluddin? Usuluddin ialah peraturan Tuhan yang membawa kepada orang yang mempunyai akal fikiran yang sejahtera dengan pilihan mereka yang itu yang dipujikan dia kepada barang yang ada padanya, kebaikan mereka itu betul-betul di dunia dan di akhirat. Betul-betul di dunia dan akhirat. Wa ilahi sa'ikul nizamil ukul as-salimah bi'ikhtiyarihim al-mahmud ila ma fihi salahum bizati fi dunyahum wa ukhrahum. Peraturan Tuhan. Termasuk din agama. Apakah dikatakan agama? Din. Jadi usul din kan, usul kita tahu dah asal. Din agama lah. Maksudnya peraturan Tuhan yang membawa kepada orang yang mempunyai akal fikiran yang sejahtera dengan pilihan mereka itu yang dipujikannya kepada barang yang ada padanya kebaikan mereka sama ada di dunia dan sama ada dunia dan akhirat. Itu dikatakan din. Nabi juga pernah bersabda ahwaluddin ma'rifatullah. Asal agama ialah mengenal Allah Ta'ala. Asal agama mengenal Allah. Jadi kalau kita nak kuat agama, kita kena kenal Allah Ta'ala. Kalau tak kenal Allah, adakah agama kita kuat? Belum tentu kuat kan? Kalau tak kenal Allah, tak tahu siapa yang kita sembah, kita ikut orang sembah, kita bersembah. Tapi tak tahu apa benda kita sembah. So maknanya kita kenal Allah Ta'ala. Bila kenal Allah, kuatlah iman kita, mantaplah kita iman kita, akidah kita. Baik. Kemudian ilmu usul juga dinamakan sebagai fiqhul akbar. Fiqhul akbar. Atau ilmu tauhid dikenali dengan nama fiqhul akbar. Apa makna fiqh? Fiqh ialah fahamlah. Faham syai', faham sesuatu. Kalau definisi fiqh, ilmu biahkami syariah al-amaliyah al-muktasabi min adillati at-tafsiriyah. Mengetahui hukum-hukum syarak yang bangsa amali yang diambilkan dia daripada dalil dan tafsir, iaitu daripada kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ulama meletakkan makna ilmu tauhid ni dengan fiqhul akbar, makna kepahaman yang besar, kepahaman yang sangat besar. Al-fiqhul akbar. Kalau fiqh aja, fiqh dia makna lain.
Kalau mana fiqh saja, ilmu mengetahui segala hukum syarak. Yang bangsa amali yang diambil daripada dalil-dalil yang tafsiri. Itu daripada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja tu. Tapi kalau digabungkan fiqhul akbar, fiqh satu, akbar satu. Fiqh negara akbar lebih besar. Jadi kalau disambungkan fiqhul akbar maksudnya kepahaman yang kuat, kepahaman yang besar. Jadi ada ulama bernamakan dengan fiqhul akbar. Ada juga ulama mentakrifkan ilmu aqaidul iman. Ilmu aqaidul iman. Batuk. Bari dah saya batuk. Ilmu aqaidul iman. Aqaid maknanya simpulan. Aqaid simpulan ataupun pegangan pegangan iman kita lah, kesimpulan iman kita. Maksudnya ilmu tauhid ni diumpamakan macam kita nak panjat ke atas menggunakan tali. Kita nak panjat bangunan tinggi menggunakan tali. Kalau seandainya tali tu kita tak ada gulungkan, gulungkan daripada macam tangga mana dalam ukuran berapa kaki kita akan gulungkan, kemudian naik sikit lagi berapa kaki kita gulungkan, mana yang boleh capai tangan kita lah, mana tahap boleh capai kita tangan kita tu, tali tu mana kita gulungkan, simpulkan lah dia tu, sampai ke atas. Jadi maknanya kalau ada 20 akal iman, ada 20 lah simpulan kita, 20 simpulan sampai ke atas gitu. Betul? Jadi dikatakan akal dia iman, simpulan iman. Okey. Jadi maknanya kalau ada apa-apa perkara yang datang kemudian bab akidah yang kita rasa tak sesuai dengan akidah kita, jadi kita tak mudahlah jatuh. Dia tak mudahlah tergelincir. Sebab apa? Tempat berpaut kita, berpegang kita tu kuat, gitu kan? Kuat tu. Jadi kita belajar akidah jadi sifat 20 kan? 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kemudian 20 yang lawannya, yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Kemudian satu yang wajib, yang harus bagi Allah Ta'ala. Kemudian juga dengan beriman kepada Rasul kan? Gitu. Sifat yang wajib kepada Rasul ada 4 sifat yang wajib, kemudian lawannya ada 4, kemudian mustahil yang harus dirasa satu tak gitu. Jadi semua sifat-sifat tadi makna diumpamakan seperti simpulan tali iman tadi kan, tu naik kita ke atas. Jadi kalau seandainya apa saja ancaman-ancaman baru, ancaman dari segi pemikiran, pahaman-pahaman baru kan, yang boleh merosakkan akidah kita, menyebabkan kita tergelincir dan sebagainya, jadi susah. Kita tak akan tergelincir sebab tempat kita berpegang tu kuat. Itu lebar dia. Itu dikatakan maka ida iman itu. Baik, kemudian apakah kelebihan mempelajari ilmu tauhid? Dia adalah semulia-mulia ilmu berbanding ilmu-ilmu yang lain. Kerana ilmu ini adalah ilmu yang paling utama. Kerana dia berkaitan dengan iman dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala serta Rasulnya. Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala lam yaqtarib syai'an afdalu min at-tauhid was-salah wala kana syai'un afdalu minhu lam taradahu 'ala al-malaikati minhum raki'un wa minhum sajidun. Maksudnya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memfardukan sesuatu yang lebih afdal daripada mengesakannya Allah Ta'ala dan salat. Sekiranya sesuatu yang lebih afdal daripada itu, pasti telah difardukan terhadap para malaikatnya untuk dilakukannya. Padahal sebahagian daripada malaikat-malaikat itu ada yang rukuk kepada Allah Ta'ala selama-lamanya, dan ada yang sujud kepada Allah Ta'ala selama-lamanya juga. Ini pesanan Rasulullah SAW. Jadi tak ada benda yang lebih afdal
dipatukan kepada kita yang melebihi pada tauhid dan melebihi dalam bab sembahyang. Kerana awaluddin ma'rifatullah, awal agama ialah Allah Ta'ala. Kemudian as-salat ibadah, sembahyang itu tiap agama. Barang siapa meninggalkan sembahyang, maka dia menunturkan agama. Barang siapa menegakkan sembahyang, maka dia menegakkan agama dia. Kan? Jadi kata Nabi, Allah Ta'ala tidak memadukan sesuatu yang lebih afdal pada tauhid dan sembahyang. Kalau adalah benda-benda yang Allah Ta'ala padukan, sudah tentu para malaikat dah tahu dulu dah. Para malaikat akan ditaklifkan awal yang pertama. Yang mereka kena tahulah gitu. Sebab para malaikat ni kedudukannya lebih mulia dan tinggi daripada kita. Mereka ini sentiasa rukuk dan sujud kepada Allah Ta'ala. Gitu. Kita pun mulia juga. Kita mulia daripada sudut lain lah gitu. Kemudian tauhid ini menjadi asal kepada segala ilmu yang wajib diketahui. Maudu'nya ialah zat Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maudu' ni maknanya kandungan ialah. Kandungan perbahasan bab tauhid ni antaranya ialah mengenai dengan zat Allah dan Rasulnya. Ya, perbincangannya berkenaan dengan Allah Ta'ala dan perbincangannya berkenaan dengan Rasul. Isi kandungannya mulia kerana dalamnya terdapat pembahasan berkenaan dengan zat Allah Ta'ala dan Rasulnya, sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil kepada Allah, sifat yang ada bagi Allah Ta'ala, sifat yang wajib pada Rasul, sifat yang mustahil pada Rasul, dan sifat yang harus bagi Rasul. Kemudian apakah matlamat belajar tauhid? Okey, matlamatnya saja-saja mengaji, saja belajar ke tak? Mesti ada matlamat belajar tauhid kan? Mana setiap benda yang ditaklif kepada kita mesti ada matlamat. Mesti ada alamat, matlamat dia, tujuan dia, faedah dan sebagainya. Kita ingat solat. Kalau Allah Ta'ala fatukan kepada kita solat, mesti ada matlamat dia, mesti ada kelebihan dia, mesti ada hikmah dia. Tak ada selesa saja dipadukan kepada kita. Betul tak? Itu. Baik. So apakah matlamat belajar tauhid? Yang dikata dapat membezakan akidah yang betul dan akidah yang batil. Jadi bila kita belajar tauhid, kita dapat bezalah. Ini pahaman yang betul, ini paham yang salah. Ini yang hak, ini yang batil. Gitu. Jadi Nabi SAW diutus Allah Ta'ala untuk membezakan antara benda hak dan batil. Kerana kalau kita lihat pada Arab Jahiliyah kan, mereka ini pun melakukan tawaf. Mereka juga mengerjakan haji mengikut pada agama Nabi-Nabi yang sebelumnya. Setiap tahun mereka kerjakan haji. Orang Jahiliyah ni mereka tawaf juga apa. Cuma masalahnya ada benda-benda yang batil mereka masukkan juga. Di samping mereka memegang syariat Nabi yang sebelumnya, mengerjakan tawaf setiap tahun kan, kemudian bersa'i lah, berkorban yang macam-macam kan. Tapi mereka juga dalam masa sama mencampur adukan benda yang batil. Tawaf juga kan, telanjang juga, tepuk tangan juga kan. Dan mereka juga mengharamkan benda yang halal dan menghalalkan benda haram. Benda haram dihalalkan. Jadi dah macam itu lah. Jadi Nabi Muhammad SAW diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk bezakan, ni benda yang hak, ni benda batil. Jadi benda batil tu Nabi buang, yang tinggal benda hak je lah. Itu. Baik. Jadi matlamat yang tauhid tadi nak bezakan antara akidah dan percayaan yang sah dengan yang batil. Kemudian pembahasannya ataupun maudu'nya itulah pada zat Allah Ta'ala tadilah, dan zat Rasul dan segala makhluk daripada segala sudut, daripada sudut-sudut jirim, arat dan sebagainya. Dan pada segala etikat dan kepercayaan berdasarkan kenyataan yang dengar daripada pengkhabaran Rasulullah SAW.
Jadi biasanya kalau kita mengaji bab tauhid atau akidah, antara benda yang pertama ialah bab uluhiyah, bab ketuhanan lah. Jadi bab ketuhanan tu panjanglah pembahasannya, banyak tajuk lah dalam bab uluhiyah ketuhanan ni. Bila dah kita nak mengaji bab uluhiyah, kita akan mengaji bab nubuwat, kenabian pula. Itu semualah kita cerita bab Nabi lah. Kalau ini sampai zat cerita bab Nabi. Dah selesai cerita bab Nabi, kan biasanya ulama yang mengarang bab tauhid ni, dia akan kupas pula berkenaan dengan sam'iyat. Sam'iyat ni benda-benda yang didengar daripada para Nabi dan Rasul, yang bersumberkan kepada Quran dan Sunnah Rasulullah. Benda-benda sam'iyat ataupun ghaibiyat, kan? Seperti pahala, syurga, neraka, alam kubur, para masyarakat, kan? Syurga, neraka, apa lagi? Tidian serta mustaqim, timbangan amalan, mizan, akhirat besar. Okey, ini semua adalah perkara-perkara sam'iyat, perkara-perkara yang didengar daripada para Nabi Rasul, yang mana benda tu kita tak jumpa lagi, tapi Nabi Rasul dah cerita lah. Kemudian yang keempat, ruhiyat. Kita kenal roh, alam roh dan sebagainya. Sebenarnya ada empat. Biasanya kalau ulama dia cerita karang kitab berkenaan tauhid ni, antara benda yang dia cerita lah bilang empat perkara ni. Kemudian ada lagi benda cerita berkenaan dengan syahadah. Apakah pentingan syahadah? Apa itu syahadah? Kemudian rukun iman, rukun Islam pun dicerita juga. Rukun iman tu apa benda? Rukun Islam tu benda. Kemudian syahadah, lepas tu salat, semualah kupas. Kemudian beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para malaikat, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar, kan? Jadi semua dikupas lah. Jadi dalam bab ilahiyat tadi, bab pertama ilahiyat kan, dalam bab ilahiyat tu pun banyak cerita, kan? Contohnya wujud, diuraikan lah wujud panjang lebar. Kidam, cerita lah kidam panjang lebar. Baqah, cerita panjang lebar, kan? Baqah yang ta'ala bi nafsi wa daniyat iradat, semua. Lepas tu dikupas pula berkenaan dengan apa itu dikatakan sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat manawiyah. Okey? Cuma cerita kupas tu. Kemudian sifat-sifat yang ta'aluk pun dicerita juga, kupas juga. Mana sifat-sifat yang ada ta'aluk, mana sifat-sifat yang tidak ada ta'aluk. Kemudian sifat iftikar, istighnaq pun dikupas juga. Itu dalam bab ilahiyat, bab ketuhanan. Banyak lebar lah cerita kat situ. Kemudian lagilah dia punya hujah-hujah, dalil dan sebagainya. Okay. Kemudian penjelasan jirim, jisim, jasad, zat, ain atau benda. Ini benda satu lah. Jirim, jasad, jisim, zat, ain atau benda. Ini benda yang benda satu je, tapi nama berbeza lah. Cuma zat Allah Ta'ala dia takkan sama dengan zat makhluk. Kemudian arat. Apa dia katakan arat? Arat ialah benda yang duduk pada jirim. Perkara yang duduk ataupun perkara yang berdiri pada jirim, seperti gerak, diam dan lain. Sebab baru seperti makan, beranak, beristeri kan. Ini dikatakan arat. Arat ni dia ada banyak ciri-ciri lah. Contohnya kalau dikaitkan dengan masa dan tempat, ni dikatakan arat. Kalau dikaitkan dengan bilang-bilangan, ni arat. Kemudian dikaitkan bagaimana keadaan benda tu, arat. Kemudian bila benda tu wujud, ni dikatakan arat. Di mana dia wujud? Arat. So ada 4 persoalan.
kalimat pada Arab. Pertama aina, di mana benda tu? Allah Ta'ala dia tidak ada arad. Yang ada arad ni kepada makhluk. Macam kita makhluk ni, aina, di mana kita duduk? Kaifa, bagaimana kita duduk? Mata, bila kita duduk? Kam, berapa orang? Kita dengan siapa? Tak? Semana 4 benda ni dia tak sunyi kepada diri. Tapi bagi Allah Ta'ala dia tak ada. Dia tak ada kait dengan masa, tempat. Kerana Allah Ta'ala tidak ke tempat. Zat Allah Ta'ala tidak ke tempat, tidak ada berjihad, berpihak, berkiri, kanan, depan, atas, belakang dan sebagainya. Itu beza zat makhluk dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sumber ambilannya iaitulah daripada Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian penyusunnya ialah pengasas ilmu tauhid ini, dan maksud pengasas ni maknanya pembukuan ilmu tauhid. Gitu. Pada zaman Nabi ni mana ada tauhid dah. Cuma dia tidak ada pembukuan. Dia tak ada macam dalam bentuk sukatan kan. Sukatan dia manhaj sukatan kan. Tapi pada zaman Nabi itu bukan tak ada tauhid, ada akidah. Antara benda yang penting yang Nabi tekankan dalam akidah lah pada zaman Rasulullah SAW. Itu mengisahkan Allah Ta'ala. Kalau tak berakidah, mana pula nak katakan dia Nabi? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ani'budullah wajtanibut taghut. Tugas para Nabi Rasul ni ialah mengajak menyembah Allah Ta'ala dan meninggalkan dia pada penyembahan kepada tauhid pada berhala. Meninggalkan dia pada penyembahan pada berhala. Sebab akidah. Tapi daripada segi penyusunan tauhid, pembukuan kan, pembukuan tauhid tu dibuat macam sukatan berkenaan tauhid ni, pertama, kedua dan sebagainya, ialah Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi. Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Maturidi inilah dua orang pengasas dan tauhid. Betul tak? Jadi itu sebabnya zaman sekarang ni kita dah jumpa macam-macam kitab tentang tauhid. Sebab apa? Dimulai pada zaman Abu Hasan Asy'ari dan Maturidi, mula sampailah sekarang ni. Jadi tauhid itu dibuat secara ada sukatan dia kan. Ada tu. Sukatan ada tajuk-tajuk dia dan sebagainya. Untuk apa tujuannya? Untuk memudahkan faham supaya kita faham supaya kita boleh membezakan, ini tauhid, ini fiqh, ini tasawuf, macam tu. Ini bab usul fiqh, ini usul tafsir, ini hadis, kan? Itu. Kalau tak ada pembukuan, tidak ada sukatan dan sebagainya, jadi akan mencampur aduk lah. Ilmu tadi macam mencampur aduk je tu. Okey? Jadi kalau kita buat pengasingan itu, jadi ulama-ulama karanglah kitab. Ilmu tauhid je, kitab tauhid saja banyak. Contohnya kitab Risalah Tauhid, Fatih Marita, kan? Apa lagi? Umul Barahin, Syarah Umul Barahin, Aqidatul Najin, Durus Samin, okay? Kemudian Kifatul Awam, Udi, Syarqawi, kan? Bahjah Saniyah. Kemudian Hasyiah Al-Baduri, kemudian Matan Jawharat Tauhid dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani. Kemudian apa lagi? Kitab apa lagi? Tahawiyah. Banyaklah kitab berkenaan tauhid ni. Macam-macam kitab berkenaan tauhid saja. Ini macam kat tangan saya ni. Qalaid Jawahir. Ini syarah kepada Waridatul Faraid. Tauhid kan? Banyak. Macam-macam kitab tauhid. Jadi pembukuan tauhid ni dimulai pada zaman Abu Hasan Asy'ari dan juga Abu Mansur Maturidi. Jadi buat susun kan, sampailah ulama-ulama kemudian berikut
Sehingga banyaklah kitab tauhid yang dikarang oleh ulama untuk supaya mudah kita belajar faham dan mudah tauhid itu, supaya akidah kita kuat dan mantap. Jadi supaya kita dapat bezakan, oh ni tauhid, oh kalau kita je ni, oh ni bab hukum, ni fiqh, kan? Ini berkenaan, kalau kita berkenaan dengan apa? Akhlak, sifat mazmumah, sifat mahmudah, sifat tercela, sifat yang baik. Oh, ni kita buat tasawuf. Kita buat tasawuf. Makam ihsan. Oh, ini buat tasawuf. Apa lagi? Apa lagi? Makam ihsan, makam syahadah. Ini kita berkenaan dengan